Saya Nur Syazwani binti Arfan dari kelas DPW2A. Saya diwakili oleh 4 orang ahli termasuk saya, Nur Ardiana Dina, Fatir Zati dan juga Akilah. Tajuk bagi kumpulan saya ialah Kegemilangan Tamadun Islam pada zaman Nabi dan umat terdahulu. Dalam isi kandungan terdapat 4 isi, iaitu pengenalan tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, Kerajaan Bani Umayyah dan juga Kerajaan Bani Abbasiyah. Pengenalan. Tamadun Islam mula berkembang di semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu yang pertamanya. Seterusnya, tamadun Islam berpegang kepada konsep ad-din, peraturan hidup yang lengkap dan sempurna yang menjadi panduan kepada umat tamadun Islam. Terdapat 4 konsep ad-din, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah mempunyai kepercayaan dan keimanan dalam hati yang dapat menenteramkan jiwa mereka. Syariah, undang-undang yang lengkap berfungsi sebagai peraturan yang perlu diikuti oleh manusia. Akhlak, sikap rohani atau sifat yang tertanam dalam jiwa mereka. Yang pertama ialah kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin merupakan kerajaan Islam selepas kewafaatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi. Terdapat 4 orang khalifah di dalam kerajaan Ar-Rasyidin. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar Al-Khattab, yang ketiga Khalifah Uthman bin Affan, yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Faktor kegemilangan yang pertama ialah agama. Untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah memerangi golongan murtad, memerangi golongan Nabi palsu dan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Untuk Khalifah Umar Al-Khattab pula, ia menyebarkan dakwah sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Faktor kegemilangan yang kedua ialah ekonomi. Untuk Khalifah Umar Al-Khattab ialah memperkenalkan cukai baharu iaitu jizyah dan kharaj, mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyak hasil pertanian. Bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib pula meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan Zimin. Faktor kegemilangan seterusnya, selesai bagi zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah mengasaskan takwin Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah. Kedua, memperkenalkan tatbik undang-undang untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat, dan membina kemudahan awam seperti talik air untuk kemudahan awam. Faktor kegemilangan yang keempat ialah politik. Bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah membuka wilayah baru di Iraq dan Syam. Bagi Khalifah Umar Al-Khattab telah menubuhkan Majlis Syura, Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Bagi Khalifah Uthman bin Affan pula telah berjaya mematahkan pemberontakan dan berjaya menaluki dan meluaskan wilayah Islam sehingga Rom, Mesir dan Pulau Cyprus. Ketenteraan. Khalifah Umar Al-Khattab terdapat kegemilangan dalam ketenteraan, iaitu meneruskan pembebasan negara di luar Iraq dan membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Untuk Khalifah Uthman bin Affan pula ialah menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Pendidikan. Untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran Syahid dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, Khalifah Umar Al-Khattab telah menubuhkan sekolah iaitu Al-Qutbah yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Dan akhir sekali ialah Khulafa' Uthman bin Affan. Beliau telah menyeraskan bacaan qiraat menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Uthman. يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد قيودا. Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertempuran darah sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sejarah sebagai awal berdirinya Khilafah Bani Umayyah. Bisa dikatakan Khilafah Bani Umayyah adalah kekuasaan dengan luas wilayah yang sangat mengagumkan. Meskipun banyak terjadi perselisihan, tetapi para ulama di masa itu selalu bijaksana di dalam menyikapinya.
Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan dari Al-Hasan diberikan kepada beliau. Ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai di dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang soleh dan bijaksana. Anda tidak boleh mencela Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencela Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Jika Anda menengok kepada literatur-literatur yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, maka hampir semua ulama Ahlus Sunnah memuji Muawiyah dan Yazid. Tetapi jika Anda menelisik kepada orang-orang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah dan Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan dari keturunan Rasulullah. Jadi silahkan dipilih kemana Anda berpihak. Jasa Muawiyah yang paling fenomenal di dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam pertama di dunia Islam. Yang kedua ialah Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini merupakan pemerintahan kerajaan Islam antara tahun 661 Masihi hingga 749 Masihi. Faktor kegemilangan Kerajaan Bani Umayyah ialah agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukaan hadis. Bagi Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pula telah menarik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid An-Nabawi untuk menyemarakkan lagi kegiatan agama. Faktor kegemilangan yang kedua iaitu politik. Pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Yang kedua, pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Yang terakhir, berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Kerajaan kegemilangan yang ketiga ialah ekonomi. Pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan, contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kerajaan Bani Umayyah berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Faktor kegemilangan yang keempat ialah sosial. Kerajaan Bani Umayyah telah menjaga kebajikan rakyat, menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan menyediakan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Seterusnya, hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Faktor kegemilangan yang kelima ialah ketenteraan. Pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Kedua, kemudahan pangkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan perang yang canggih. Terakhir ialah menggunakan adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Pendidikan. Kegemilangan yang terakhir untuk kerajaan Bani Umayyah ialah pendidikan. Yang pertama ialah menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu, pengetahuan dan membuat galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nagri seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Akhir sekali iaitu Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah mengamalkan sistem pemerintahan secara warisan seperti yang diamalkan Kerajaan Bani Umayyah. Nama kerajaan diambil sempena nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Abbas. Era pemerintahan Islam yang ketiga setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh dikatakan yang paling gemilang, terutama jika dilihat dari aspek perkembangan ilmu pengetahuan. Kempen dan gerakan ke arah kepimpinan Bani Abbas ini muncul sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz lagi, dan kemuncaknya adalah dengan berlakunya revolusi pimpinan Abul Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijrah telah berjaya mengalahkan Khalifah Marwan kedua, iaitu Khalifah terakhir Kerajaan Umayyah di Damsyik. Seterusnya, sejarah Kerajaan Bani Abbasiyah
Ia merupakan zaman kemuncak bagi kegemilangan tamadun Islam kerana telah mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Nama kerajaan diambil sempena nama ayah Rasulullah SAW dan diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffar melalui gerakan revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Kerajaan Abbasiyah ditadbir oleh 3 khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rashidin dan Khalifah Al-Ma'mun. Dan elemen terakhir ialah faktor kegemilangan iaitu kestabilan politik. Ia mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematik dan mantap yang dikenali oleh seorang khalifah. Seterusnya, menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar. Selain itu, bidang kuasa jabatan-jabatan dinilai dari masa ke semasa untuk memastikan sistem pentadbiran yang sempurna. Yang terakhir ialah jabatan-jabatan yang baharu diwujudkan untuk melecehkan lagi sistem pentadbiran negara. Sahaja dari perbualan kami. Sekian, terima kasih.